Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, apa khabar? Alhamdulillah dapat bersiaran pada hari Sabtu ini. Sudah makan ke belum? Okay, so kita nak mula. Right. So sebenarnya dalam PKP inilah kan. So sebenarnya kadang-kadang kita berdepan dengan bermacam ragam manusia. So ada yang kongsi dengan saya tak nak hamil, okay. Ada yang kongsi dengan saya nak hamil dan sebagainya. So kita kata ini semua adalah rencam. So maybe kita tengok dari segi ikhtiar lah, sebab rezeki semuanya datang daripada Allah. Okay, so ada yang nak hamil tu mungkin yang cerita dekat saya, ada yang nak hamil tu mungkin sebab dah lama kadang-kadang sampai 12 tahun 10-12 tahun tak hamil kan. So memang kata keperluan yang kenalah dengan time dia, dah 12 tahun dia tak hamil. So apa salahnya nak bagi peluang, okay. Tapi ada juga yang mungkin dah lama lah ya, dah lama mendirikan rumah tangga dan masih belum direzekikan. Okay, so kita tak ada nak judge siapa-siapa, so why not kita just share information. Semoga mungkin kita boleh jaga kesihatan untuk mencapai kepada tujuan itu. Dan kemudian saya nak cakap tentang hamil ni adalah rezeki Allah saja. Okay, rezeki Allah saja. Kadang-kadang orang tu tak sihat pun dia dapat hamil. Tapi some people dia dah jaga kesihatan dia tapi dia lambat dikurniakan. So benda ni semua adalah rezeki. So I think it's all about timing. Okay, your time will come. It's just that kalau kita rasa mungkin kita ada lagi masa untuk persiapkan diri kita, so why not kita kata adapt lah apa-apa sahaja saranan yang baik. And I am not a doctor, so kita berkongsi dari perspektif seorang ibu, okay? Seorang ibu, seorang isteri, seorang hamba yang sangat mengharapkan anugerah daripada Allah. Okay, so and then yang ni maklumat yang sangat baru saya terima. So I'm sorry to say this, but there are many couples yang sedang mengikhtiarkan mengikhtiarkan rumah tangga mereka dengan dikurniakan zuriat melalui proses sangat popular lah kan, IVF ni, okay, proses orang kata pembentukan di luar lah kan, ataupun orang kata bayi tabung uji. So memang ramai. So I believe memang ramai, tapi I nak cakap ini semua adalah ikhtiar, okay. Ini semua adalah ikhtiar dan kebanyakan mereka sangat positif dan akhirnya dikurniakan zuriat. Okay. So mungkin untuk pasangan yang belum pernah menerima cahaya mata dan mungkin dah agak lama ya berumah tangga, would like to consider this proses ni orang kata IVF ni lah, sebab saya mendengar daripada rakan dan sahabat saya ramai yang menggunakan kaedah ini dan berjaya. Okay. So banyak faktor ya untuk menentukan kesuburan supaya dapat hamil, tapi saya nak bagi tahu terus terang, it's not just daripada pihak isteri tu saja, it's not. Okay, both husband and wife kena betul-betul berikhtiar, sebab kadang-kadang datang daripada orang kata benih suami tu. Kan, tapi kita tak nak percaya, kita bukanlah nak menyalahkan antara satu sama lain, cuma ini adalah ikhtiar. So kalau daripada permulaan ataupun persediaan ya untuk hamil, both side kena orang kata sama-sama lah. Okay, jangan nak kata isteri aja yang kena persiapkan. Right, so both side, kerana dia bergantung kepada benih tu ya, benih tu. So I nak share ni is something very general sebenarnya, and it's not about kita nak recommend tuan-tuan dan puan-puan untuk ambil semata-mata nak ikhtiar hamil, tapi tentulah apabila kita nak ambil sesuatu tu berdasarkan kepada kita dah jumpa pakar dan telah didiagnoskan apa yang kurang melalui pemeriksaan dan sebagainya. Okay, so kita just cakap ni in general. Okay, tapi saya nak bagi tahu berita baik bahawa saya dengar ada rakan dan sahabat saya yang berusaha melalui kaedah IVF dan dapat hamil. So I do not know, okay, saya dikurniakan dengan alhamdulillah dapat orang kata hamil kan secara semula jadi maybe kepada mereka yang dah lama sedang berusaha mungkin nak cuba
Tapi saya tak nak sentuh yang itu. Saya just nak sentuh tentang ikhtiar tentang pengambilan suplemen. So sebenarnya banyak. You boleh fikir daripada segi pemakanan, boleh fikir daripada segi lifestyle dan boleh juga fikir dari segi supplements dan juga kita boleh tengok daripada angle stress. Okay, sebab ramai yang tak dapat hamil tu kerana stress. But today saya nak zoom kepada supplements. Okay, so saya ada buat ringkasan, saya akan kongsi ya. Sekejap. Right. Okay, so thank you kepada siapa yang menonton. Sekejap saya kongsi ya. Alright. Okay, so I ada buat satu nota ringkas untuk suplemen yang penting kepada pasangan yang sedang berikhtiar atau sedang berusaha untuk hamil. Okay, perkara ni sangat subjektif sebab ramai ibu come to me and said they hope they won't get pregnant during PKP. So kalau yang tu adalah benda-benda dia, kita kena cakap juga. Tapi kalau ada juga some mothers, dia datang kat saya cakap saya nak hamil. Okay, so bila nak hamil ni adalah kerjasama dua pihak lah, suami dan isteri. So saya kongsikan secara ringkas sahaja apa orang kata suplemen yang diperlukan. Tetapi puan-puan dan tuan-tuan ingat ya, suplemen tu bukan makanan utama sebab ramai orang salah anggap dan mereka ambil suplemen melebihi makanan utama. Sebenarnya makanan utama tu perlu didahulukan, maksudnya puan makan meal, breakfast, lunch, dinner, snacking semua yang sihat dan semua-semualah yang saya dah banyak kongsi tentang tabiat pemakanan ni, and then baru kita pergi kepada suplemen kalau kita khawatir kita tak cukup ambil something lah. Okay, jangan kita makan suplemen beria-ria tapi makanan utama kita pinggirkan. Contohnya nak skip lunch lah, skip breakfast lah, whatever it is sebab kita ada suplemen. That's not supposed to be ya. Okay, so dia ada perumpamaan ni dikatakan macam ni, let food lah, okay, let food be your medicine, not medicine be your food. Okay, so dia kata let food be your medicine, okay, not medicine be your food. Maksudnya kita makan tu sebagai orang kata penjagaan utama kesihatan dan bukan kita makan ubat-ubat ataupun suplemen tu sebagai makanan utama kita. Okay, so jangan salah faham konsep ini. Okay, so ini adalah ikhtiar. So let's see apa yang saya dah ringkaskan. Okay, so pertama ialah vitamin acetyl L-carnitine. Okay, sebut pun tak betul lah kan. Right, so mungkin yang ini boleh consult ya, kena consult dengan pakar perubatan, pakar perbidanan lelaki, pakar perbidanan dan sakit puan macam itulah. Okay, so I'm just saying that apa vitamin yang kita sarankan. Yang pertama, fungsi dia ialah untuk mengubah lemak menjadi tenaga dan meningkatkan kesuburan wanita. Okey, tapi vitamin ini memang sesuai untuk lelaki dan juga wanita. Jadi untuk tahu badan kita kekurangan tentang ini, kena buat pemeriksaan yang jelas lah. Okey, so tujuan dia membantu pergerakan sperma, mengandungi antioksidan sihat untuk mempromosikan sistem pembiakan wanita yang sihat. So the thing is macam ni, because kita selalu dengar, because memang I bukan pakar, tapi saya suka baca sebab this is so related to my nature of business. Jadi kita selalu dengar orang kata kualiti sperma yang sperma suami yang sangat berkualiti rendah. Kadang-kadang hanya ada air saja ya dalam tu, ataupun kadang-kadang benih sangat lemah, dia tak mampu nak berenang, mungkin dia tak ada tenaga. So maybe vitamin yang pertama ni sesuai lah okay, untuk dipersiapkan supaya sperma boleh bergerak dan menuju ke telur semasa ovulasi. Okay, so mungkin itulah vitamin yang pertama. So vitamin yang kedua ialah, Masya Allah tertinggal lah pula, ini item vitamin B. Okay, sekejap ya, saya tengok betul tak. Vitamin B. Okay, so saya tak betul. Okay, so kedua ialah vitamin B. Dia membantu meningkatkan kesuburan wanita dan meningkatkan kualiti sperma, namun boleh dikonsum untuk kedua-dua lelaki dan wanita. Dia membantu meningkatkan kesihatan telur dan mencegah kemandulan dan meningkatkan kualiti sperma. Okay, so yang ketiga ialah coenzyme Q10. Dia meningkatkan kepekatan dan motility sperma. Okay, so maksudnya bila sperma tu dia telah dikeluarkan, dia boleh hidup lama sikit lah.
untuk berenang ke telur, okey, dan meningkatkan tindak balas ovari dalam IVF. So maksudnya sebelum kita buat pemeriksaan IVF tu, sebelum kita buat prosedur untuk IVF tu, kita dah prep badan kita untuk orang cakap cukup vitamin untuk membantu tindak balas. Okey, so itu yang ketiga. So yang keempat ialah vitamin D. Okey, vitamin D kekurangan boleh menyebabkan kemandulan dan tujuan untuk ambil itu adalah meningkatkan rangsangan ovari dan kualiti sperma. So again, both kata husband and wife kena membantu each other. Sebab kita tak boleh kata yang kemandulan itu hanya disebabkan oleh wanita, sebab kita tak tahu antara suami dan isteri tu yang mana mereka kurang kan dari segi vitamin untuk membantu kesihatan benih masing-masing lah. Okay. So yang kelima ialah asid folik. Yang ini kita selalu dengar. Okay, asid folik meningkatkan kesuburan rahim dan ovari, mengurangkan risiko janin cacat. Okay, so kita makan ni, suplemen ni adalah untuk membantu mencapai kehamilan ataupun orang kata nak dapat result lah selepas prosedur IVF. Okay, so maksudnya kat sini kalau untuk wanita tu kita makan memang untuk bagi subur lah, untuk bagi subur rahim, sebab rahim ni nak kena kuat untuk menampung kandungan. Okay, right. Yang keenam ialah zat besi. So zat besi ialah mengurangkan risiko kemandulan ovulasi. So ni pun berlaku jika orang kata pensenyawaan yang gagal lah. Right, jadi zat besi tu memang kena sebab zat besi dikaitkan dengan low blood. So benda ni adalah perkara ni mungkin membuatkan menjadikan benih kita kurang kuat. Okay, so yang ketujuh ialah omega 3, meningkatkan penghasilan sperma dan membantu mencapai kehamilan. So ini both husband and wife memang kena ambil. Okay, so kita nak orang kata minyak ikan ya, lemak daripada ikan tu. Kemudian yang ke-8 ialah selenium. So berperanan dalam sistem pembiakan, meningkatkan kualiti air mani dan pergerakan sperma. So again, melalui pembacaan saya melihat kepada bahawa it's not just it takes two to tango lah. Okay, it's not just the mother ataupun the wife yang kena prep diri dia untuk hamil. Okay, so wife pun memang kena makan macam-macam, kena makan benda-benda yang bagus. That's why I banyaklah lately saya share about food, about food intake tu semua, kerana saya rasa 80% adalah orang kata pemakanan menyumbang kepada kesihatan kita. Okay, so untuk moms nak mempersiapkan diri nak hamil, perlu ambil makanan yang berkhasiat, makanan utama ya. Maksud kita tak skip lah sarapan, lunch dan dinner tu. Selain daripada tu, kalau kita takut kita kurang ambil makanan makanan yang dalam bentuk yang asal, barulah kita pergi kepada suplemen, itu pun dengan nasihat. Okay, so of course the same thing with the husband. So dua-dua nak zuriat kan, so dia adalah satu kerjasama berpasukan. So husband juga perlu membantu meningkatkan kualiti benih dia. Okay, so a lot of it is because of makanan, dan juga kena berhati-hati dekat faktor antioksidan. Okay, sebab terlalu banyak oxidation berlaku, contoh berembun, tengok bola malam-malam tu pun boleh jadi. Okay, so pakai pakaian ketat pun boleh jadi. Okay, terlalu dalam kepanasan pun boleh jadi, dan merokok, mengambil alkohol ataupun dadah, itu semua akan membantu atau membantutkan kesuburan sperma. So bila nak cakap pasal hamil ni, it's not just about the woman tetapi juga kepada the husband. Right, dan bila melalui pembacaan saya rasa supplements ni logik lah untuk diamalkan jika kita khawatir kita ambil makanan dia punya khasiat tu tak cukup. Okay, so contohnya vitamin C tak cukup, contohnya ni macam vitamin D, vitamin B, zat besi. So mana nak dapat semua ni? Mestilah daripada bentuk makanan. Okay, so itu yang saya punya message lah. Okay, so kita tak boleh jadikan suplemen ini makanan utama. Okay, so suplemen adalah suplemen lah, sebab tu nama dia suplemen, iaitu makanan tambahan. Okay, so saya stop sharing. Right, so I think itu saja untuk hari ini. Very simple, 8 suplemen untuk ikhtiar hamil, sebab ramai ibu ataupun isteri yang berkongsi dengan saya, kalau boleh dalam PKP ni
hendak hamil, mungkin sebab dah lama tak hamil ataupun dah lama berkahwin dan masih belum dikurniakan zuriat. Okay, so banyak cerita. Ada isteri yang berkongsi dengan saya kalau boleh tak nak hamil. Ada orang kalau boleh nak hamil. So dalam musim PKP ni kita ikhtiar. So mungkin kesihatan kita tak optimum. So dalam PKP ni kita ikhtiar. So ambil makanan yang berkhasiat sebagai makanan utama, dan kalau tahu tak cukup, ambillah makanan tambahan, itu pun dengan nasihat. Okay, jangan memandai-mandai sebab saya tak tahu keperluan tu berapa. So you all boleh makan 1 ke 2 pil ke macam tu, itu kena doktor yang tentukan. Okay, doktor ataupun dietitian ataupun nutritionist lah semua tu. Right, so that's all from me for today about ikhtiar untuk hamil tapi dalam perspektif supplements, dan jangan jadikan suplemen itu makanan utama. So please take care. Okay, saya just ingin menyatakan rasa minta maaf saya jika pasukan saya tak dapat membantu, kerana dalam PKP ni kami berhadapan dengan banyak cabaran. Okay, so yang pertama sekali, it's not easy to locate therapist within 10 kilometers from kediaman perempuan. Okay, dan kedua, faktor apa tu orang kata COVID ni sangat memberi kesan lah kan. So kita pun nak jaga jugalah kesihatan kita dan juga SOP. Right. Kemudian jika perempuan terjejas, so shout out, mungkin boleh contact pihak kami, mana tahu kami boleh tolong. Tapi kita pun orang kata a bit challenge lah ya dalam keadaan sekarang. So saya memang minta sekarang inilah permintaan saya, mohon doakan supaya keadaan macam ini berlalu dengan segera, kerana kita perlu menjalani aktiviti harian dengan untuk meraih pendapatan kan. So kita tak nak harapkan government, berapa sangatlah government boleh tolong. Jadi minta disegerakan berlalunya COVID ni, tidak berlaku lagi PKP di PPN lah dan sebagainya yang cukup menyesatkan, dan terlalu ramai yang affected. So ibu-ibu hamil, ibu yang sedang menyusu, ibu yang dalam berpantang, ibu yang sedang menunggu hari untuk bersalin, saya mohon nyatakan doa ini untuk keselamatan semua. Okay, sebab saya mendengar banyak cerita dan saya rasa sangat sedih. Hati saya sangat sedih sebab betul lah kata kita jaga kita kan. So dalam keadaan sekarang kita jaga diri kita, jadi I know it's not easy. I know it's orang kata it's major challenges, dan tak ada pernah sesiapa pun menggambarkan keadaan sampai berlarutan sampai macam ni. Okay, jadi sebab itu saya memang minta jika perempuan sudilah kiranya mendoakan untuk semua supaya keadaan lebih baik daripada asal. Okay, so I think that's all from me for today. So take care, stay safe. Saya ada pesanan, sekejap ya. So saya ada pesanan, ni adalah khidmat penghantaran masakan berpantang ni bertujuan untuk wanita mengurangkan masa di dapur, kerana aktiviti menyiapkan makanan ni menyebabkan otot-otot kita banyak digunakan, sedangkan kita dah penat 9 bulan 10 hari mengandung, dan juga orang kata proses bersalin di dewan bersalin tu bukan 10 minit lah kan, sekurang-kurangnya 2 jam, 4 jam, ada orang 24 jam dan sebagainya. So apa kata kalau kita gunakan khidmat penghantaran masakan berpantang ni, jadi kita tidaklah perlu nak habiskan banyak masa di dapur, dan juga kita beri rehat kepada otot kaki kita untuk pulih sepenuhnya. So boleh hubungi pasukan customer service saya. Kemudian saya nak pesan tentang pendaftaran vaksin untuk ibu hamil dan ibu menyusu, kerana ada vaksin yang sesuai untuk ibu hamil dan ibu menyusu. Jadi mohon update status itu. So sama-samalah kita jaga kita tempoh yang sesuai untuk ibu hamil ialah daripada 18 minggu sehingga 33 minggu. So why not kita dapatkan vaksin. So dengan keadaan puan yang sedang hamil, saya rasa sistem mereka boleh proses untuk puan dapat
vaksin. Okay, dan akhir sekali, saya mohon nak bantu perempuan, cuma download saja e-book percuma kami daripada website. E-book pertama kami adalah panduan pemakanan semasa hamil. So saya memang sangat sentuh tentang pemakanan sebab saya adalah seorang yang menjaga bab-bab ini pada apa orang kata kehamilan saya, kerana saya rasa saya rasa tak nak ada komplikasi kerana saya pernah masuk ke hospital kan, selepas bersalin dan berlaku banyak komplikasi. So saya rasa ikhtiar kita untuk mendapatkan makanan yang sihat dan berkhasiat tu lagi penting daripada segala-galanya, sebab ini adalah untuk diri kita dan juga untuk bayi yang kita kandung. So seboleh-bolehnya orang kata tak adalah tak haraplah ada apa-apa masalah lain yang akan timbul. So why not orang kata muat turun dan sama-sama mencari maklumat. So I think boleh ambil dekat website saya. So itu saja daripada kami. Stay safe. Thank you so much for listening and for watching. Harap boleh kongsikan live saya ni. Saya tak padam kerana saya memang hendak berkongsi apa yang saya tahu. So semoga dapat memberi manfaat kepada semua kalau boleh kongsikan. So kita jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.